Subtopik yang pertama menceritakan tentang kerja-kerja orang Inggeris terhadap feudalism di alam tanah Melayu. Secara ringkasnya, kerja-kerja tersebut bermula seawal penghujung abad ke-19. Mereka mendapati struktur feudalism di tanah Melayu amat serupa dengan struktur feudalism di England suatu ketika dahulu. Struktur feudalism tersebut adalah primitif dan mempunyai kelemahan-kelemahan seperti kuasa pemerintah yang terlalu mutlak dan mundur, para pembesar yang terlalu bebas mempergunakan kuasa, dan konflik dalaman yang sering berlaku antara para pembesar. Dengan menggunakan alasan-alasan tersebut, pihak British telah berjaya untuk campur tangan dalam pemerintahan di tanah Melayu dengan niat untuk menggantikannya dengan sistem pemerintahan barat yang dianggap maju dan moden. Antara tokoh Inggeris yang terlibat dalam usaha tersebut ialah Sir William Maxwell. Dengan itu, pihak British telah berjaya untuk menetapkan pengaruh mereka di tanah Melayu. Nama saya Tiffany dan sekarang saya akan menceritakan tentang topik kedua makalah jurnal iaitu Representation and Reality. Topik ini membincangkan tentang bagaimana pengarang British menggunakan istilah feudal untuk menggambarkan negeri-negeri Melayu yang ada pada era pra-kolonial dan juga memadankan tahap feudalism di Eropah Barat dengan tahap feudalism di negeri Melayu. Topik ini juga terdapat beberapa faktor yang telah mendorong pengarang British untuk menggunakan istilah feudal untuk menggambarkan negeri-negeri Melayu pada era pra-kolonial, di mana negeri-negeri tersebut diklasifikasikan tahap feudalism mereka adalah sepadan dengan tahap feudalism dengan sejarah Eropah Barat. Antara bukti yang telah menyokong pernyataan tersebut adalah seperti sejarah Eropah, pemerhatian pengarang tentang negeri Melayu, akan pengembaraan, pemberi maklumat sastera Melayu dan juga karya sejarah. Selain itu, topik ini juga akan menunjukkan bukti di mana pengarang British tidak mengakui kesemua elemen feudalism Eropah terdapat pada feudalism di Melayu. Buktinya di mana mereka telah menggambarkan majoriti golongan Melayu sebagai buruh tanah, walaupun mereka sedar bahawa ketiadaannya ekonomi pertanian berskala besar di negeri-negeri Semenanjung. Tajuk kecil ketiga pula membincangkan pandangan para penulis tempatan di Semenanjung Malaysia terhadap feudalism Melayu pra-penjajahan selepas Malaysia merdeka. Dalam suatu perbincangan, pasti ada pihak penyokong dan pihak pembangkang. Dari segi pihak penyokong, mereka telah bersetuju dengan kewujudan sistem feudalism dan mentafsir tempoh pra-penjajahan sebagai feudal yang membawa maksud kemerosotan dan kegelapan. Pihak pembangkang pula mendakwa bahawa masyarakat pra-penjajahan adalah masyarakat maritim, menjalankan aktiviti perdagangan tetapi bukan pertanian dan tidak mempunyai hamba. Walau bagaimanapun, Undang-Undang Melaka telah membuktikan bahawa aktiviti penanaman telah dijalankan dan aktiviti perdagangan hanya dilakukan di bandar pelabuhan. Dalam buku The Malay Dilemma, Dr. Mahathir menyatakan bahawa sistem feudalism membawa kebaikan dan keburukan. Faktor yang menentukannya adalah bergantung kepada sikap dan tindakan pemimpin. Hello, nama saya Nasri Izwan dan saya akan menceritakan tentang pengenalan tentang agama Islam dan kaedah penyembahan bagi umat Islam. Pengertian Islam dari segi bahasa ialah tunduk, patuh, menyerah diri dan sejahtera, manakala dari segi istilah pula bermaksud taat kepada Allah dengan sepenuh hati tanpa ragu serta tunduk dan patuh kepada segala perintahnya. Bagi umat Islam, kaedah penyembahan Allah ialah dengan menunaikan solat, iaitu satu ibadah yang mengandungi perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam mengikut syarat-syarat dan rukun-rukun yang tertentu. Untuk menunaikan solat yang sah, wajib ada 13 rukun solat yang dimulai dengan niat, berdiri betul, takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, rukuk dengan tomak-ninah, iktidal dengan tomak-ninah, sujud dengan 2 kali dengan tomak-ninah, duduk antara 2 sujud, duduk tahiyat akhir, membaca tahiyat akhir, membaca selawat ke atas Rasulullah, memberi salam dan akhir sekali ialah tertib. Menunaikan solat 5 waktu termasuk dalam 5 rukun Islam dan ianya boleh dilakukan secara bersendirian atau berjemaah di tempat-tempat seperti masjid. Dalam bab ini, saya akan menerangkan tentang keunikan Masjid Tuh Puan Besar Hatijah yang terletak di Jalan Besar Kampung Serani, Batu Gajah, Perak. Masjid ini telah dibina di atas tanah milik bonda Almarhum Sultan Azan Muhyiddin Shah yang telah diwakafkan kepada penduduk tempatan untuk dijadikan sebagai tempat beribadah. Masjid ini telah dibina pada tahun 1930-an dan diperbuat daripada kayu. Masjid ini juga telah pernah diroboh dan dibina sebelum menggunakan batu pada tahun 1970-an dan dijadikan 2 tingkat untuk menampung kepadatan jemaah yang bertambah. Pada akhir tahun 2006, Sultan Azan Muhyiddin Shah telah menitahkan supaya masjid tersebut diroboh dan dibina semula mengikut ilham dari tuanku sendiri. Malangnya, tuanku telah mangkat sebelum sempat merasmikan masjid tersebut. Perasmian masjid tersebut telah dilakukan oleh puteranya Sultan Nazrin Muizzuddin Shah, iaitu Sultan Perak yang ke-35. Berdasarkan penduduk setempat, nama asal masjid ini
ialah Masjid Jami, tetapi telah diubah oleh tuanku sempena nama bondanya Tuan Puan Besar Hatijah. Kos asal pembinaan semula masjid ini adalah 9.3 juta ringgit, namun telah meningkat sehingga 23 juta ringgit setelah beberapa pengubahsuaian daripada tuanku sendiri. Beberapa perkara menarik tentang masjid ini adalah kubah masjid ini telah ditukar sebanyak 2 kali atas permintaan tuanku sendiri. Kubah masjid yang terkini diperbuat daripada emas 24 karat dan berilhamkan kubah Masjid Al-Aqsa di Palestin. Ukiran pada kubah masjid ini telah diukir oleh pengukir-pengukir dari Turki dan ukirannya menyerupai ukiran yang ada pada kubah As-Sakhrah di Jerusalem. Dan mimbar masjid ini juga berasal dari Indonesia. Chandelier yang tergantung di dalam masjid ini juga diimport dari Turki atas permintaan tuanku sendiri. Beberapa perkara yang unik tentang masjid ini adalah masjid ini merupakan satu-satunya masjid di Malaysia yang dinamakan sempena nama seorang wanita. Masjid ini juga mempunyai lift dan tandas diraja khas untuk tuanku. Akhir sekali, masjid ini adalah antara beberapa masjid di Malaysia yang mempunyai eskalator sebagai kemudahan di masjid. Malaysia merupakan sebuah negara yang terdiri daripada masyarakat berbilang kaum, budaya dan agama. Agama ialah petunjuk ke jalan yang benar kerana tiada agama di dunia ini yang menyarankan penganutnya untuk berkelakuan jahil. Agama merupakan perkara asas kepada kepercayaan dan panduan dalam kehidupan seseorang. Dalam negara yang berbilang kaum, agama bertindak sebagai elemen yang membentuk persefahaman antara penduduk. Agama adalah alat yang menyatupadukan masyarakat kerana semua agama amat menitik beratkan sikap toleransi, persaudaraan dan nilai moral yang tinggi dalam kehidupan seharian. Daripada hasil temu bual tadi, mereka bertiga beranggapan bahawa agama merupakan elemen yang mewujudkan perpaduan di antara masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia. Encik Zaidi dan Puan Lim Guat Mei mempunyai persepsi yang sama bahawa agama adalah panduan ke jalan yang benar dan kehidupan yang mulia. Antara perbezaan pendapat adalah Puan Lim Guat Mei menyatakan bahawa agama adalah prinsip asas kepada kepercayaan seseorang. Pada pandangan saya, penerapan ilmu agama mampu melahirkan generasi yang berakhlak tinggi, yang berjaya di dunia dan di akhirat kelak. Ini kerana setiap agama mementingkan adab dan etika yang terpuji dalam kehidupan. Pada pendapat saya adalah tanggungjawab ibu dan bapa sebagai tulang belakang sesebuah institusi kekeluargaan untuk menerapkan nilai-nilai murni dan juga etika yang terpuji kepada anak-anak kerana merekalah sandaran kepada kemajuan pada masa yang akan datang. Seseorang yang mendalami ilmu yang tidak berlandaskan agama tidak akan merasai nikmat yang dikurniakan oleh Tuhan. Oleh itu, ibu bapa mestilah membalas obligasi masing-masing dengan memberi penekanan terhadap nilai murni dalam pembentukan saksiah. Daripada hasil temu bual tadi, dapat kita lihat persamaannya adalah peranan ibu bapa dalam menyemai nilai-nilai murni dalam diri anak-anak untuk membentuk generasi yang mulia. Puan Lim Guat Mei dan Puan Susila mempunyai persamaan pendapat bahawa anak-anak yang berkelakuan buruk tidak dapat menikmati kurniaan Tuhan jikalau tidak ada penerapan ilmu keagamaan. Antara perbezaan pendapat adalah Encik Zaidi menyatakan bahawa penerapan agama itu penting kerana adab dan etika dapat diterapkan dalam pembinaan sesebuah tamadun yang berjaya. Agama penting untuk disiplin dan tanggungjawab diri dalam kehidupan. Seseorang itu dapat menggunakan akal fikiran dengan waras dan tidak terlibat dalam kancah maksiat. Agama adalah penting kerana memberikan panduan kepada manusia untuk membezakan antara yang baik dan juga yang buruk agar mereka boleh menjalani kehidupan yang bermaruah. Agama amat penting kerana menjadi acuan kepada latah budaya masyarakat dan asas kepada ketamadunan. Agama mendorong seseorang itu agar berkelakuan baik. Daripada hasil temu bual, mereka bertiga beranggapan bahawa agama adalah penting dalam mengawal manusia supaya tidak melakukan perkara maksiat dan dapat membezakan antara yang baik dengan yang buruk. Perbezaan pendapat pula adalah Encik Zaidi berpandangan bahawa agama adalah penting dalam mewujudkan sikap disiplin supaya dapat mencapai matlamat hidup. Manakala Puan Lim Guat Mei pula menyatakan bahawa agama adalah penting kerana memberi ketenangan hidup dan dapat memelihara hubungan baik sesama manusia.